yang tak dapat diwarisi dari seorang ayah yang bertakwa. Ia tak dapat dijual beli, ia tiada di tepian pantai. Mentari terbit, belum tinggi, baru sejengkal sepanjang jari. Assalamualaikum, selamat pagi, moga berkah sepanjang hari. Saya Ustazah Baizura Khalid. Saja nak buka kelas pagi ni dengan sedikit pantun ya. InsyaAllah hari ni kalau nampak saya dekat channel YouTube tu, maksudnya adalah pelajaran baru yang akan saya sampaikan. Dan hari ni saya pilih satu tajuk daripada bidang hadis, iaitu pelajaran yang ke-10, hadis sumber hukum. Jadi mari kita lihat pengenalan untuk tajuk kita pada hari ini. Untuk pengenalan, saya nak anak-anak semua tahu bahawa dalam hukum Islam ada 4 sumber. Yang pertama ialah Al-Quran, yang kedua ialah hadis, yang ketiga ijma' dan yang keempat ialah qiyas. Jadi hari ini kita akan belajar tentang sumber hukum yang kedua, iaitu hadis. Jadi apa maksud hadis dari segi bahasa dan juga istilah? Dari segi bahasa, hadis merupakan kata-kata atau baharu. Itu dari segi bahasa. Manakala dari segi istilah pula, sesuatu yang disandarkan kepada Rasulullah SAW, sama ada berbentuk percakapan, perbuatan, pengakuan, persetujuan ataupun sifat. Hadis juga dikenali sebagai as-sunnah dan juga al-khabar. Anak-anak yang dirahmati Allah, untuk pengetahuan awak semua, hadis merupakan sumber hukum yang kedua selepas Al-Quran. Al-Quran dan hadis sangat diperlukan oleh umat Islam, dan sesiapa yang mengabaikan Al-Quran dan hadis atau salah satu daripada kedua-duanya akan sesat. Dan kitab hadis yang menjadi rujukan utama ialah Sahih Al-Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Dawud, Jami' At-Tirmizi, Sunan An-Nasa'i, Sunan Ibnu Majah, Muwatta' Malik, Sunan Ad-Darimi dan juga Musnad Ahmad. Ada banyak rupanya kan kitab hadis yang ada ni. Biasa yang kita dengar tu Sahih Al-Bukhari dan juga Muslim. Jadi kalau pergi kedai buku, dalam sesebuah hadis ada 2 komponen penting yang perlu kita tahu, iaitu yang pertama sanad dan kedua ialah matan. Sanad dari segi bahasa ialah sandaran, dan dari segi istilah ialah rangkaian perawi yang menyampaikan sesuatu matan hadis. Apa pula matan ni? Matan dari segi bahasa sesuatu yang jelas dan zahir. Tapi dari segi istilah, matan ni sebenarnya teks hadis. Senang je, matan ialah teks hadis yang terdapat selepas berakhirnya sanad. Dan pernah dengar tak bila kita baca hadis tu di bawah sekali dia ada kata muttafaqun alaih. Muttafaqun alaih ni ialah istilah yang merujuk kepada hadis yang disampaikan oleh 2 ulama hadis yang terkemuka, iaitu Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Sekarang saya nak awak semua lihat paparan ni. Ni saya nak tunjuk awak contoh sanad dan juga matan. Lepas ni awak kena cari sendiri ya. Lepas ni saya akan bagi awak satu teks dan saya minta awak highlightkan dengan pen yang berwarna untuk bezakan yang mana satu sanad dan yang mana satu matan. Sebelum tu tengok contoh sini. Qala al-Imam Al-Bukhari. Perkataan Imam Bukhari tu ada warna purple pekat. Ali bin Abdullah pun warna purple pekat. Yahya bin Sa'id pun sama juga. Sufyan, Mansur, Mujahid, Tawus, Ibnu Abbas. Yang warna purple pekat tu, itu ialah sanad. Itu ialah sanad, rangkaian perawi yang meriwayatkan hadis. Jadi dalam erti kata mudah, sanad ni orang lah. Sebab tu kita perasan dekat situ nama-nama orang. Imam Bukhari orang, Ali tu orang, Yahya. Matan ni yang mana pula? Matan tu yang di bawah, yang warna warna apa tu? Biru gelap tu ya. Itu ialah teks hadis bermula dengan la hijrata, berakhir dengan fanfiru. Yang tu ialah matan, teks hadis. Jadi sebenarnya senang sangat nak bezakan yang mana satu sanad dan yang mana satu matan. Boleh ya? Okey, apa dia peranan hadis ni dalam sumber hukum Islam ni?
Yang pertama, untuk menguatkan hukum yang terdapat dalam Al-Quran seperti kewajipan berpuasa. Dalam Quran ada banyak ayat yang menerangkan tentang kewajipan berpuasa, dan hadis itu datang untuk menguatkan lagi, untuk menyokong apa yang terdapat di dalam Al-Quran tu. Yang kedua, untuk memperincikan atau menjelaskan isi kandungan Al-Quran seperti cara melaksanakan solat. Dalam ayat Quran kita jumpa banyak juga contoh yang menerangkan tentang kewajipan solat, tetapi tidak diterangkan tentang bagaimana tata cara ataupun bagaimana cara untuk melaksanakan solat. Jadi hadis ini datang untuk menjelaskan bagaimana kita hendak mendirikan solat, bermula dengan niat takbiratul ihram dan berakhir dengan salam. Dan akhir sekali, peranan hadis ini adalah untuk menjelaskan hukum yang tidak ada dalam Al-Quran seperti pengharaman emas dan perak bagi kaum lelaki. Baiklah, sekarang kita nak tahu pula tentang pengelasan hadis. Yang ini saya ada sebut di awal video ini. Ada 4 aspek hadis yang penting, iaitu percakapan, perbuatan, pengakuan atau persetujuan, dan akhir sekali ialah sifat. Kita lihat dahulu yang pertama, iaitu percakapan, iaitu sesuatu yang diucapkan oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Contoh, Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, malu itu cabang daripada iman. Yang ini Abu Hurairah dengar sendiri bahawa Nabi Muhammad bagi tahu pada sahabat-sahabat bahawa malu itu sebahagian daripada iman. Dan kita lihat pula dari segi aspek perbuatan, iaitu sesuatu yang dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Contoh, hadis daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata bahawa Rasulullah beristinja dengan air. Macam mana Anas bin Malik tahu? Sebab Anas bin Malik saksikan sendiri Rasulullah mencari air untuk beristinja. Itu dia perbuatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian apa pula pengakuan dan juga persetujuan ni? Yang dimaksudkan dengan pengakuan ni ialah diam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terhadap sesuatu perbuatan atau percakapan sahabat tanpa melarangnya pun. Contoh daripada Aisyah radhiyallahu anha berkata, aku bermain anak patung bersama-sama rakanku. Apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke rumah, rakanku bersembunyi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengeluarkan mereka sehingga mereka dapat bermain semula denganku. Itu dia contoh untuk pengakuan dan juga persetujuan. Dan akhir sekali sifat. Sifat ni ialah perkhabaran tentang sifat kejadian dan sifat kepribadian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Contoh, Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih pemalu daripada anak gadis sunti di biliknya. Ini adalah salah satu sifat Nabi Muhammad yang sering diceritakan oleh sahabat-sahabat yang rapat dengan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang kita pergi ke paparan yang terakhir, iaitu perbezaan antara Al-Quran dan juga hadis. Untuk hadis saya bahagikan kat sini dua, hadis Qudsi dan juga hadis Nabawi. Sebab ada sedikit perbezaan antara hadis Qudsi dan juga hadis Nabawi. Jadi kita lihat yang warna hijau tu di bahagian Al-Quran. Al-Quran kalau kita lihat makna dan lafaz kedua-duanya datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Untuk hadis Qudsi pula, makna tu datang daripada Allah Subhanahu wa taala dan lafaz itu datang daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Manakala hadis Nabawi yang warna kuning tu, kedua-duanya makna dan juga lafaz datang daripada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita kembali kepada warna hijau tu semula, Al-Quran. Untuk setiap huruf yang kita baca, ini kitab Al-Quran ya, untuk huruf yang kita baca, setiap satu daripada huruf tu kita akan dapat ganjaran pahala. Contoh kita baca Bismillahirrahmanirrahim, ba tu ada pahala, huruf sin tu ada pahala, huruf mim tu pun ada pahala. Tetapi hadis ni ya, sama ada hadis Qudsi ataupun hadis Nabawi, ganjaran pahala tu kita akan dapat apabila kita belajar hadis tu dan kita beramal dengan hadis yang kita belajar tu. Ya. Dan untuk Al-Quran, Al-Quran ni kitab yang sahih, kitab yang tidak ada langsung keraguan. Tetapi hadis terbahagi kepada hadis sahih,
hadis hasan, hadis dhaif dan hadis maudhu'. Yang ni kita tak belajarlah untuk pengenalan ni ya. InsyaAllah kalau awak berniat untuk sambung dalam bidang hadis, awak akan jumpa istilah-istilah ni satu hari nanti insyaAllah ya. Kemudian untuk Al-Quran, wajib berwudu apabila kita hendak memegang dan membawa Al-Quran tu. Ya, ni kena hati-hati. Al-Quran ni kita kena wuduk kalau kita nak pegang dia ataupun kita nak bawa Quran tu. Tapi untuk hadis, untuk kitab-kitab hadis ni, kita tak diwajibkan untuk berwuduk. Ya? Ini dia beza antara Al-Quran dan juga hadis. Ya? Sekian sahaja pelajaran kita pada hari ini. Jika ada jarum yang patah, jangan disimpan di dalam peti. Jika ada kata yang salah, jangan disimpan di dalam hati. Sekian daripada saya, Ustazah Baizura Khalid. Ila liqa, ma'as salamah.